Terima kasih Dilaila Diangkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Lebih banyak sekolah agama negeri SAN integrasi akan diwujudkan di negeri ini selepas SAN Putatan dipilih sebagai SAN integrasi pertama di Sabah. Sekolah ini menjadi pusat pembelajaran setempat yang menyediakan 3 kurikulum iaitu Akademi Agama dan Tahfiz. Penubuhan sekolah ini di bawah kelolaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JHINS, terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Islam Negeri Sabah, PPIS, yang dijangka dilancarkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman pertengahan Januari ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif menyatakan, sekolah integrasi turut dirancang ditubuhkan di daerah lain seperti Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau dan Keningau secara berperingkat-peringkat. Dan ini adalah sejarah bagi kita. Kelas integrasi ini iaitu kita satukan kurikulum akademik dengan kurikulum agama dan kita tambah lagi satu dengan fizi, dengan hafazan. Dalam sidang media di Putatan selepas membuat tinjauan ke SAN Integrasi Putatan, beliau memberitahu pemilihan SAN Putatan sebagai sekolah integrasi disebabkan lokasi sekolah yang strategik dan dilengkapi prasarana bangunan sekolah yang baharu selain permintaan penduduk setempat. Sementara itu, Guru Besar SAN Putatan, Jaida Abdul Hamid memberitahu, sekolah itu mendapat sambutan menggalakkan dari masyarakat. Yang dapat sambutan, lebih dari sambutan lah kalau ikut sebab ramai yang mau mendaftar lagi. Pengiktirafan diterima sekolah tersebut sebagai sekolah integrasi pertama di Sabah juga mendapat sokongan ibu bapa dan pelajar. Sekolah ini sangat-sangat baik untuk masyarakat di Putatan kerana ia adalah pertama sekali menampilkan dua sisi iaitu agama dan juga Melayu. Jadi sangat mudah untuk ibu bapa mengantar anak di sini di daerah Putatan. Saya hantar anak saya ke sini sebab ini merupakan sekolah yang pertama sekali di Sabah yang melibatkan sekolah akademik, agama dan juga tahfiz. Jadi saya sangat berminatlah untuk mengantar anak saya ke sekolah ini. Gembira. Pasal? Sebab dapat bersekolah balik. Ya. Adik suka pergi sekolah? Suka. Pelaksanaan sekolah integrasi ini dijadualkan bermula awal tahun 2017, namun dipercepatkan pelaksanaannya tahun ini. Sesi persekolahan 2016 bagi sekolah baharu iaitu Sekolah Kebangsaan SK Api-Api Kota Kinabalu berjalan lancar dengan 70 murid tahun 1 hingga 6 termasuk murid prasekolah mendaftar di sekolah berkenaan. Sekolah ini yang mula dibina pada tahun 2011 dan mula beroperasi. Tahun ini dilengkapi 36 bilik darjah, pusat sumber, makmal sains, bilik pentadbiran dan 2 kelas prasekolah. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Sabah Datuk Jem Alip, pewujudan SK Api-Api sejajar hasrat kerajaan untuk menambah sekolah berprestasi tinggi sekitar ibu negeri. Sekolah ini baru, kemudahan lengkap, sejajar dengan pengajaran dan pembelajaran dalam abad ke-21. Dan kalau ada masa, boleh tengok-tengok. Dan saya harap sekolah ini suatu ketika nanti akan menjadi bahan, akan menjadi sekolah rebutan di kalangan ibu bapa. Bukan saja di Kinabalu, tapi di negeri Sabah khususnya. Datuk Jem ditemui RTM ketika melakukan tinjauan ke sekolah berkenaan. Ibu bapa dan guru yang ditemui pula mengharapkan pembukaan sekolah baharu ini mampu melonjakkan prestasi pendidikan di Sabah. Sini, so lebih mudah. Hari itu saya datang tengok cantik sekolah baru lagi. Saya tertarik lah. Lebih bagus sekolah SK Api-Api lebih bagus lah. Jadi kita confident dengan guru-guru yang saya dimaklumkan semuanya yang dipilih yang di atas sekolah sini. Jadi saya memberi kepercayaan penuh kepada guru-guru dan sekolah ini agar anak saya cemerlang pada masa datang. Saya mengajar di sekolah baru sangat gembira kerana dengan suasana baru, bangunan sekolah yang baru, murid yang baru, berjumpa dengan murid yang baru. Sebelumnya saya di SK Kota Belud, SK Kinasarabun Kota Belud, SK Luyang dan baru di SK Api-Api lah. SK Api-Api boleh menampung 1,500 orang murid untuk satu sesi.
Kerjasama pasukan keselamatan di semua peringkat dapat memastikan tahap keselamatan Sabah terus terjamin. Bekas Pesuruhjaya Polis Sabah yang kini pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard PDRM, Datuk Jalaluddin Abdul Rahman berkata demikian di Kota Kinabalu. Datuk Jalaluddin ditemui media selepas majlis serah terima tugas Pesuruhjaya Polis Sabah kepada Datuk Abdul Rashid Harun yang disaksikan pengarah Jabatan Pengurusan PDRM, Datuk Pahlawan Zulkifli Abdullah mewakili Ketua Polis Negara. Datuk Jalaluddin menyatakan petunjuk prestasi utama KPI setiap Ketua Polis Daerah juga perlu dicapai untuk memastikan keselamatan Sabah pada tahap terbaik. Dan semua senario-senario yang saya fokus akan berlaku di Sabah itu saya telah turunkan secara bertulis. Dan saya juga menetapkan KPI pada semua OSPDS zone. Yang mana semua KPI itu telah pun diikuti sehingga sekarang. KPI itu antara lain mengambil kira penglibatan setiap ketua polis secara terus dengan pelbagai aktiviti di daerah masing-masing. Menurutnya, ketua-ketua polis juga dikehendaki lebih proaktif mendekati masyarakat dan bekerjasama dengan agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO bagi mendapatkan maklumat berkaitan aspek keselamatan seperti aktiviti jenayah rentas sempadan. Pemberian bayaran khas kepada penjawat awam semalam nyata tepat pada masanya kerana dapat meringankan beban mereka, khususnya yang mempunyai anak-anak bersekolah. Di Kota Kinabalu, rata-rata penjawat awam yang ditemui RTM bersyukur dan menghargai bantuan yang diberikan kerajaan itu. Walaupun nilai ini tidak seberapa, tapi sedikit sebanyak ia dapat membantu penjawat-penjawat awam dalam menggunakan duit itu ke arah yang kebaikan ataupun keperluan semasa lah. Tambah-tambah lagi hari ini adalah hari pertama persekolahan. Sebagai penjawat awam saya ucapkan jutaan terima kasih lah terutama sekali kepada government kerana telah memberikan kami bantuan dan mengurangkan beban kepada kami, terutama sekali yang berkeluarga ni kan. Bantuan ini akan meringankan sedikit beban yang kita tanggung untuk anak-anak sekolah pada awal tahun. Walaupun sedikit tapi ia cukup membantulah. First anak-anak yang sekolah hari ini untuk menampung sedikit sebanyak perbelanjaan yang diperlukanlah. Oh, alhamdulillah dengan adanya bantuan RM500 ni kan banyak membantu khususnya ibu bapa yang sebagai penjawat awam sesi persekolahan baru bermula kan. Jadi banyaklah dapat melegakan mereka. Kira-kira 1.6 juta penjawat awam menerima bayaran khas sebanyak RM500 seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak semasa membentang bajet 2016. Kebajikan para malim gunung dan porter yang terlibat kejadian gempa bumi di Gunung Kinabalu Jun lepas terus mendapat perhatian badan bukan kerajaan NGO. Selain bantuan dalam bentuk keuangan, mereka turut menerima latihan keusahawanan. Ini terbukti apabila Rotary Club Bukit Bintang dan Bandar Utama memberi peruntukan bagi pembangunan latihan kemahiran keusahawanan dan pengurusan keuangan kepada malim-malim gunung dan porter terlibat. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Ginun Yanggus berkata, inisiatif NGO itu perlu dicontohi pelbagai pihak agar mereka dapat mempelbagai usaha untuk menjana sumber ekonomi. Jadi memanglah untuk terlibat dalam usaha yang baru ini dalam membuka perniagaan secara kecil-kecilan ataupun usaha lain itu, mereka perlu diberikan pengetahuan dan juga kemampuan untuk berdikari dengan lebih baik lagi. So memang ada keperluan. Datuk Ginun berkata demikian kepada pemberita RTM selepas majlis penyampaian sumbangan sempena Majlis Panggilan Kinabalu, pengagihan sumbangan kedua di Taman Kinabalu Kundasang. Hadir sama dalam majlis ini Presiden Kelab Rotary Bukit Bintang, Johnny S.L. Sui dan Presiden Kelab Rotary Bandar Utama, Ong Hok Siu. Sumbangan tersebut hasil kutipan menerusi aktiviti amal yang dilaksanakan Kelab Bukit Bintang dan Bandar Utama. Sementara itu, malim-malim gunung yang ditemui melahirkan penghargaan berikutan bantuan NGO terlibat. Dengan kemahiran ini, menjalankan satu bentuk perniagaan. Apa saja perniagaan? Kalau di kawasan ini, misalnya pertanian. Jadi kalau kami ada diberi modal
dan diberi kemahiran bertani. Kami tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya kepada mendaki gunung semata-mata. Bila terjadinya bila kami sakit ataupun low season. Yang penting kami di sini dan semua dapat berdoa. Yang penting siapa yang menyumbang ini semoga Tuhan dapat membalas budi baiklah. Setakat ini, lebih RM306,000 sumbangan berjaya dikumpulkan bagi membantu malim-malim gunung dan portal Gunung Kinabalu. 3 pegawai imigresen yang dihadapkan ke Mahkamah Khas Rasuah Tawau dilepas dan dibebaskan daripada tuduhan bersubahat memalsukan butiran dokumen perkahwinan untuk mendapatkan permohonan visa kemasukan pelbagai. Hakim Nixon Kennedy Kumbuang membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap 3 tertuduh. Mereka dituduh di bawah Akta 55-D, Akta Immigration, Akta 56-1-F Akta Immigration dan Seksyen 463 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 109 Kanun Keseksaan kerana bersubahat. Sepanjang perbicaraan tersebut, seramai 21 saksi dipanggil untuk memberi keterangan. Tertuduh diwakili Peguam Nur Razmi Alimat dan Jakaria Abdul Jalil, manakala pendakwaan dilakukan Pegawai Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Awang Samsul Baharam. Seterusnya kita ikuti beberapa acara yang berlaku di Sabah dalam diary hari ini. Pada pukul 10.20 pagi ini akan berlangsung sidang media program Mahrazan Pesuratan dan Kesenian Islam Nusantara ke-5 2016 di Dewan Madani Wisma Muiz, Kota Kinabalu oleh Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif. Sementara itu pada pukul 2 petang akan berlangsung Majlis Maulidur Rasul di Kompleks Tabung Haji Sembulan, Kota Kinabalu yang akan dihadiri Toh Puan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah untuk N7 hari ini. Kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan Dilaila.